Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم يا عليم علمنا القرآن، اللهم يا عليم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من الراشدين الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. Dari mukminin yang saya hormati sekalian, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita mengangkat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita bersama pada malam ini untuk berada dalam salah satu halaqah daripada halaqah-halaqah zikir, mengingati Allah Jalla wa Ala, dan sama-sama kita mempelajari, mendengar sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita masih dalam bab yang keempat daripada kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bab yang keempat, babus sidq, bab pada membicarakan tentang jujur. Bulan lepas kita telah baca hadis yang pertama dan hadis yang kedua, yang secara intinya kita boleh sebut Nabi SAW menyebut siapa yang dia sentiasa bercakap dusta, dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Dan siapa yang sentiasa bercakap jujur, maka orang itu akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiqan, orang yang jujur. Hadis yang kita baca juga bulan lepas dalam bab ini membicarakan tentang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujur itu akan menyebabkan kita tenang. As-sidqu tuma'ninah. Jujur itu akan menyebabkan kita tenang. Sedangkan pendustaan, pembohongan itu akan menyebabkan jiwa kita menjadi kacau, jiwa kita menjadi masalah apabila ada unsur penipuan di sana. Kita sambung dalam hadis yang ketiga pada malam ini dalam babus sidqi, bab pada menyatakan tentang kejujuran. Hadis an Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan daripada Abu Sufyan, salah seorang tokoh yang kontroversi yang semua kita tahu. Abu Sufyan ni dia abu yang agak lambat masuk Islam berbanding dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan daripada keturunannya lah lahirnya, ataupun daripada dialah lahirnya Muawiyah yang mula-mula membentuk dinasti Amawiyah yang memerintah selepas sahaja zaman pemerintahan Ali radhiyallahu anhu, dan sebentar anaknya kemudian diserahkan pemerintahan itu kepada Muawiyah. Bermula daripada Muawiyah itu berlakunya pemerintahan secara berkeluarga daripada Muawiyah radhiyallahu anhu anak kepada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini kontroversinya apabila dia dan isterinya lah yang menjadi orang yang mengupah pembunuhan ke atas bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Abu Sufyan juga adalah bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila anak perempuannya dikahwinkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita baca hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sufyan. Dia kata hadisnya panjang,
Hadisnya panjang. Tapi Al-Imam Nawawi mengambil tentang kisah bagaimana kisah berdialog di antara Abu Sufyan dengan Hirqal. Siapa dia Hirqal ni tuan-tuan? Hirqal ini adalah Raja Rom yang dia diberi gelaran nama jawatan dia itu adalah Kaisar, yang kita duk rajin dengar dalam ungkapan da'ma lillahi lillah wa ma li qaisar li qaisar. Tinggalkan apa yang hak Allah itu untuk Allah, dan apa yang untuk Kaisar itu Kaisar. Kaisar itu adalah gelaran Raja Rom. Salah seorang daripada Raja Rom itu adalah Hirqal. Okey, kisahnya apa? Kisahnya ketika mana Nabi SAW menghantar surat kepada Hirqal, mengajak Hirqal untuk memeluk Islam. Kita tahu Ar-Rasul SAW dia hantar surat banyak, ajak semua pemuka ni, pemuka bangsa-bangsa ini ataupun raja-raja yang berada di sekitar Al-Madinatul Munawwarah, di Jaziratul Arab, bahkan sampai kepada Rum dan Parsi, ajak mereka untuk masuk Islam. Sebagai contoh ungkapan yang paling masyhur, aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Qul ta'alau, marilah kepada satu kalimah, qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Itu antara surat-surat Nabi yang diambil daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Nabi tulis, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dengan kamu. Ajak untuk orang-orang yang terutamanya ada asas agama samawi ini untuk tunduk kepada Islam. Nabi berhiwar, Nabi berdialog, yang saya percaya malam tadi dibincang panjang tentang tajuk hiwar dengan gereja ini, perbincangan dialog dengan gereja ini dan sebagainya. Tuan-tuan, pentingnya memang diajak, Nabi SAW ajak. Dan pada tahun yang ke-6 Hijriah, baginda Ar-Rasul SAW mengutuskan suratnya kepada Hirqal untuk berbicara tentang surat tersebut. Hirqal telah berdialog dengan Abu Sufyan. Dia bertanya kepada Abu Sufyan untuk kenal siapakah baginda Ar-Rasul yang berani menghantar surat kepada Hirqal, ajak Hirqal supaya peluk agama Islam. Yang Nabi ini datang daripada Makkah Al-Mukarramah. Lalu dia bertanya, dia berdialog dengan Abu Sufyan. Dia bertanya beberapa soalan kepada Abu Sufyan. Antara yang ditanyanya, dia kata, famadha ya'murukum, apakah yang telah diajar oleh Nabi ini? Prinsip apakah yang diajar oleh Nabi ini? Nabi ini ajar apa kepada kamu? Maka jawab Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, qultu, aku pun berkata, yaqul, dia berkata, yakni Nabi ini dia ajak kami kepada apa? Yang pertama, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kamu syirik akan sesuatu dengan Allah. Dan ini adalah ra'suddin. Kemuncak kepada agama ini adalah mentauhidkan Allah. Kita duk baca dalam banyak ayat suci Al-Quranul Karim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Al-Quran kata, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Al-Quran menyebut, tuan-tuan, kami telah utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum daripada kamu, wahai Muhammad. Prinsip yang diajar kepada rasul untuk diajak kepada para mad'unya, untuk diajak kepada umatnya itu apa? An-ya'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan hendaklah kamu menghindarkan diri kamu daripada taghut. Faminhum man hadallah, di kalangan umat yang diajak itu ada yang menerima hidayah daripada Allah, wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah, dan di kalangan mereka ada yang telah termeteri kesesatan kepada mereka, lalu mereka sesat daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Asas kepada agama ini yang diajar oleh semua rasul, termasuklah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ajakan kepada tauhid. Ibadah kepada Allah tak cukup, dan didatangkan secara berkembar dalam banyak hadis. Kalau tuan-tuan buka, tuan-tuan akan dapati secara berkembar, an-i'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirik sesuatu pun dengan Allah.
Tuan-tuan tengok dalam bai'ah. Dalam bai'ah, berapa kali ungkapan bai'ah? Tuan-tuan tengok dalam bai'atul aqabah al-ula, tuan-tuan tengok dalam bai'atul aqabah al-thaniyah, tuan-tuan tengok dalam bai'ah Islam dan sebagainya. Tuan-tuan akan tengok ungkapan-ungkapan yang dibai'ahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah kami akan sembah kepada Allah wala nusyriku bihi syai'a. Kami tidak akan mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Prinsip kepada agama ini asasnya adalah tauhid. Inilah proses yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasukkan aqidatut tauhid, memasukkan akidah, mengesahkan dan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala tanpa ada unsur syirik. Tanpa ada unsur syirik. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk tentang betapa besarnya dosa syirik. Tuan-tuan tengok sebagai contoh, Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair menyenaraikan syirik itu sebagai dosa yang besar. Ketika Nabi menyebut ijtanibu as-sab'al mubiqat, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindarlah kamu daripada 7 yang menghancurkan, 7 dosa yang besar yang menghancurkan, yang membinasa dan memusnahkan. Apa dia? Salah satu yang disebut paling atas, asyirku billah, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik, sesungguhnya siapa yang mensyirikkan sesuatu dengan Allah, faqad habita amaluhu. Al-Quran kata apa tuan-tuan? Al-Quran kata faqad habita amaluhu, maknanya dia sudah punya amalan, dia sudah beramal. Mungkin dia sudah pernah salat, dia sudah zakat, dia sudah haji, dia sudah ada semua ni, tapi bila dia mensyirikkan Allah, Quran kata apa? Faqad, maka qad habita amaluhu. Habita amaluhu, terbatallah semua amalannya. Dengan apa? Dengan syirik kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan, ramai di kalangan para sarjana, para ulama kita yang dahulu menyedarai dan membicarakan persoalan syirik. Dalam soalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku cukup takut, innama akhwaf ma akhafu ala ummati asyirku billah. Perkara yang paling aku takut kepada umat aku ini adalah syirik kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Syirik yang lebih daripada itu, syirik yang disebut sebagai syirik khafi, syirik kecil. Bukan kita memahami syirik kecil itu sebagai dia kecil, tidak, tetapi kecil dengan makna dia amat susah untuk dikesan. Allah Ta'ala sebut kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pemberitahuan kepada umat ini, siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syai'. Syai' itu dalam bahasa Arab dia panggil isim nakirah. Isim nakirah, syai' makna dia sesuatu. Sesuatu tu apa juga? Yang kita duk sebut selalu dalam akidah kita tidak mensyirikkan Allah dengan malaikat yang hampir. Kita tidak mensyirikkan Allah dengan para nabi. Kita tidak mensyirikkan Allah dengan para wali. Apatah lagi kalau mensyirikkan Allah Jalla wa Ala dengan perkara-perkara yang lain. Langsung kita tidak buat. Mukmin yang khalis, mukmin yang benar-benar jujur dengan Allah Jalla wa Ala adalah mukmin yang beriman sepenuhnya kepada Allah, tidak ada sedikit pun unsur syirik kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Itu yang pertama. Ni pemerintah Abu Sufyan bagi tahu kepada Hirqal, dia kata hak ni yang diajar oleh Nabi. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni Abu Sufyan meriwayatkan setelah dia masuk Islam, waktu dia menyebut kepada Hirqal, waktu ini dia masih belum memeluk agama Islam. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapa-bapa kamu. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapa-bapa kamu. Apa yang dikatakan oleh bapa-bapa kamu, tuan-tuan, yang dikatakan oleh bapa-bapa kamu, yakni oleh orang-orang Quraisy yang terdahulu, dari segi daripada sudut khurafat, dari segi kepercayaan, bahkan dari segi mereka meletakkan ilah selain daripada Allah, alihah, mereka meletakkan tuhan-tuhan untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar, kata Abu Sufyan, beritahu kepada Hirqal, watruku ma yaqulu aba'ukum, Nabi ajar kepada kami untuk meninggalkan apa yang telah dikatakan oleh bapa-bapa kami. Para syurahul hadis menyebut
Ini juga mengajar kepada kita tentang yang diajar oleh Nabi adalah lari keluar daripada kepompong taklid yang buta. Taklid al-a'ma, taklid buta. Dalam banyak ayat suci Al-Quranul Karim, kalau tuan-tuan perhati, dalam dialog antara Nabi dengan umatnya ataupun Nabi-Nabi dengan umatnya, Nabi-Nabi yang terdahulu dengan umatnya, mereka akan menyebut hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiduna syai'an wa la yahtadun. Mereka akan berkata, dialog umat-umat yang terdahulu dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, dan inilah juga yang diulang sebut oleh umat Nabi ketika mana berdepan dengan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Depa kata apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah kami dengan apa yang telah kami jumpa, kami dapati di kalangan bapa-bapa kami. Kami dengar bapa kami sebut, cukup. Kami tak perlu dengar lagi ajaran daripada kamu. Ma wajadna alaihi aba'ana. Apa yang orang-orang tua dulu kami kata, orang yang tua-tua dulu kata, itulah yang kami berpegang dengannya. Al-Quran kata apa? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ada keberangkalian bapanya itu, bapa-bapa mereka, keturunan mereka yang puncak keturunan mereka yang sebelum itu, la yaqiluna syai'an. Mereka tak tahu pun apa yang mereka katakan itu, melainkan mereka juga terima secara turun-temurun dalam bentuk taklid yang buta. Wala yahtadun. Nescaya mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, tuan-tuan, dua. Ini diberitahu oleh Abu Sufyan. Dia kata apa? Dia kata yang diajar pada waktu itu ialah watruku ma yaqulu aba'ukum. Tuan-tuan, dalam agama tuan-tuan, hujjah bagi kita bukan apa orang dulu kata. Hujjah bagi kita bukan apa orang yang sebelum kita kata. Tak. Tapi bagi kita hujjah itu apa yang dikatakan oleh Allah, maqala Allah, dan apa yang disebut oleh baginda Ar-Rasul, wa maqala Ar-Rasul. Itu hujjah kita. Hujjah kita bukan ma yaqulu aba'ana. Orang tua-tua kita dulu kata, takkan orang tua-tua kita dulu sesat dan sebagainya. Quran kata itu bukan cara berhujjah mukmin yang sebenar. Mukmin yang baik, dia tidak akan berhujjah macam tu. Dia tidak akan berhujjah macam tu. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, atas dua ni, dua perkara sebelum kita masuk yang ketiga, yang keempat, tuan-tuan, atas dua perkara ini kita patah balik kepada hadis yang kedua dalam bab ini. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam bab ini, dalam babus sidqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, katanya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang kamu ada perasaan syak padanya kepada perkara yang tidak, yang kamu tidak ada perasaan syak. Tinggal. Termasuklah dalam persoalan apa? Ketika nak menyembah Allah Jalla wa Ala, ketika nak beribadah kepada Allah, ketika nak berakidah kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal, kalau mana kita nak meninggalkan apa yang dibuat oleh tok nenek kita dan sebagainya, da' ma yaribuk. Tinggallah apa yang kamu berasa ragu-ragu, ila ma la yaribuk, kepada perkara yang tidak mendatangkan ragu-ragu. Kenapa? Ada dua benda, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, yang pertama, kerana keraguan itu bukan sifat takwa. Kalau kita ada perasaan ragu, betul ke macam ni? Hak mana yang kita lebih pegang? Hak mana yang kita lebih yakin? Bila kita pegang kepada perkara yang yakin itulah membawa kita kepada benar dan takwa. Dia tidak akan main perasaan rib ni makna apa? Ragu-ragu. Kadang-kadang fikir, betul juga kot dan sebagainya. Tuan-tuan, cara mudah nak sebut. 2 hari sudah, lepas sembahyang asar, saya sembahyang asar di Masjid Sultanah Al-Ustaz. Lepas sembahyang asar, tengok satu nombor yang tidak dikenali. Saya pun angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kata, Ustaz, duduk mana? Saya kata, rumah ke, pejabat ke apa? Lah ni, Ustaz duduk mana? Saya kata, duduk Masjid Sultanah. Tunggu, saya nak mai. Lebih kurang macam filem tu juga. Ustaz, mu tunggu aku datang. Lebih kurang gitu juga. Saya kata, duduk tang mana ni? Dia kata, saya duduk Syahab Perdana. Saya nak pilar ni, Ustaz, tunggu. Saya pun duduk tunggu lebih kurang dalam 20 minit kot. Dia sampai, naik motor, budak. Ustaz, jom pergi belanja tang mana-mana. Dah lah lagi suruh kita tunggu 20 minit tunggu. Ajak belanja pula. Tak apa, jom. Naik atas kereta, jalan. Dia kata, Ustaz, malam ni kuliah di mana? Saya kata, dekat ya, dalam Ustaz ni. Saya ikut sampai kuliah, Ustaz. Saya pergi hantar saya balik tang ni. Duduk atas kereta, saya tanya, apa masalah?
Yang kata mu tunggu aku datang. Ustaz, saya tidur tak rap ni 4 bulan dah. Tidur tak ni 4 bulan dah. Saya kata pasal apa? Putus cinta ke apa ke? Budak-budak umur 24 tahun. Lulusan Universiti Malaysia Pahang. Nama saya tak sebut. Dia kata saya 4 bulan dah tidur tak apa nak boleh. 4 bulan dah. Tidur terkejut. Saya tanya pasal apa? Kes apa? Fikir tentang apa? Putus cinta ke apa ke, duit tak cukup nak kahwin ke, abang mai kes apa? Dia kata Ustaz, saya tak tahu saya ni ahli neraka ke ahli syurga. Tu dia Saya tengok muka dia. Itu saya tengok muka dia lama, dia kata agak-agak muka ahli syurga ke ahli neraka Ustaz. Tak ada kata tu. Dia tanya saya agak-agak muka ahli syurga ke muka ahli neraka Ustaz. Nak belah tiang elektrik waktu tu. Dia kata Ustaz, saya masuk belik tengah. Saya tanya pasal apa yang sampai fikir tu? Ustaz, saya pening Ustaz, saya pening. Fikir orang tu kata macam ni, orang ni kata macam ni, macam-macam. Orang ni main cerita Nabi mimpi jumpa Nabi, orang ni kata saya naik pening Ustaz, tak tahu hak mana betul. Tu saya tanya dia, dalam banyak-banyak hak anda dengar ni, hak mana anda paling berasa bila ni ragu-ragu? Ustaz, betul-betul punya abang Ustaz. Hak cerita-cerita main misteri ni, saya betul-betul ragu-ragu. Saya tanya pasal apa? Dia kata Tok Syekh tu duk cerita, kata kiamat dekat dah. Pantang ada benda pelik sikit kira kiamat. Tuan-tuan, ni tahun ni pula ni, tahun 2014 ni, depa kata dalam kalender ada pula beberapa kali Jumaat yang tarikh dia sama dengan bulan. 4 hari bulan 4 2014 ke? Lepas tu 6 hari bulan 6 2014 ke? Ada 6 ke berapa kali ke? Kiamat pula. Hari tu ni salji turun di Mesir. Depa kata ni tanda kiamat dekat dah. Dia kata saya naik pening. Depa duk bagi tahu kata tanda kiamat. Depa nak main habaq kat kita kata tanda kiamat tu depa minta 3,500. Kepala bapak depa dia kata. Dia kata bukan saya kata tuan-tuan. Saya naik pening dia kata. Ni duk cerita kata tuan-tuan. Dia kata pening. Atau saya kata apa yang bila anda dengar anda berasa tenteram, anda berasa ni macam mana? Dia kata bila dengar kuliah-kuliah yang hujah dia qala Allah qala Rasul, hujah dia Allah Taala, hujah dia Rasul kata macam mana, hujah dia menggambarkan tentang rahmatnya Islam. Hak ni saya berasa tumakninah. Saya kata kat dia, akhi, anda dengar ayat ni, anda dengar hadis ni, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Anda dengar hadis ni yang kedua, kalau kita nak syarah hadis ni yang saya sebut kat dia, tuan-tuan buka dalam kitab Matan Arba'in Imam Nawawi itu ada hadis ni. Imam Nabi kata apa? Istafti qalbak. Tanyalah hati kamu. Kalau hak mai jenis celaru, kamu tolak. Tanyalah hati kamu. Istafti qalbak. Kerana hati yang disebut oleh para syarah kita, kalau hati itu dalam hatinya tidak ada lagi cenderung ke arah mengikut hawa nafsu, waktu itu dia bertanya kepada hati dia akan menjadi jujur. Fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya yang jujur itu akan membawa kita kepada tenteram. Jangan duk main ni, dia naik pening ni, fikir dengan pelbagai pandangan, pelbagai pendapat, pelbagai apa semua. Saya tanya dia, tahu mana kita minta sampai 3,500 ni? Dia kata, Ustaz, ni SMS dia, tunjuk SMS kat saya. Saya tak usah sebut siapa tuan-tuan minta sampai 3,500. Mai nak bagi tahu kat kita kata kiamat dekat dah. Mai duk bagi tahu kepada kita cuci jiwa, mai duk bagi dia pelelong agama Allah 3,500 untuk 45 minit. Dia ulang sekali lagi. Hak dia kata tadi ni, saya tak ulang dah. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Kalau kita ambil dua-dua ni, sembah Allah, dan yang keduanya tinggal apa yang orang dulu kata. Kaedah dia apa? Nabi kata, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Mungkin orang dulu kata, hak benda orang dulu kata tu ada unsur yaribuk, ada unsur yang kita berasa ragu-ragu sikit, hati kita tak tenteram, jiwa kita tak tenteram dan sebagainya. Da' tinggal. Ila ma la yaribuk, kepada satu keadaan yang tidak mendatangkan keraguan kepada kamu. Ketika nak sembah Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepadamu. Yakin itu sebahagian ulama mufassirun menterjemahkannya sebagai mati. Satu perkara yang cukup yakin mesti mai adalah mati. Sebahagian ulama mufassirun menyebut yang dimaksudkan dengan yakin adalah keyakinan yang mantap kepada Allah, qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Okey, dua.
disebut oleh Abu Sufyan bagi tahu kepada Hirqal, yang pertama Muhammad ajar kepada kami sembah Allah, jangan ada syirik. Saya kaitkan dengan tadi sebut tuan-tuan, ketika kita sembah Allah jangan ada unsur raib, unsur ragu-ragu, unsur tanya banyak. Makna dia benda tasaulat, dia boleh melahirkan soalan-soalan yang pelbagai dan sebagainya. Jangan ada unsur itu. Dan yang keduanya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, watruku ma yaqulu abaukum, tinggal apa sahaja yang dikatakan oleh bapa-bapa kamu, terutamanya dalam perkara-perkara yang khurafat dan sebagainya yang diajar oleh Nabi. Makna dia at-tanfiru minat taqlidil a'ma. Nabi ajar kepada kita untuk tinggal taklidul a'ma, ikut membuta tuli, hanya berhujah kepada apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Yang ketiga, kata Abu Sufyan, wa ya'muruna bis salati, Nabi ajar kepada kami bis salah, supaya kami mendirikan salat. Nabi ajar supaya kami mendirikan salat. Dan dalam banyak hadis Nabi SAW sebut tentang antara arkanul hayah yang kalau kita tengok Nabi SAW ajar kepada kita tentang salat ini, dan Nabi SAW menjadikan dia sebagai pembeza di antara mukmin dan nifaq, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang munafik, ataupun dalam hadis yang agak keras disebut oleh baginda Ar-Rasul tentang kufur itu sendiri. Yang keempatnya was-sidq, Nabi ajak kepada kami untuk berlaku jujur. Nabi ajar kepada kami untuk berlaku jujur. Jangan taklid, mendirikan salat sebagai lambang hubungan dengan Allah. Dan Nabi ajar kepada kami supaya sidq, supaya jujur. Dan yang tuan-tuan, jujur ni tuan-tuan, dia akan membawa kita kepada apa yang disebut sebagai as-sa'adah yang kita sebut sebelum ni. Jujur yang diajar oleh Nabi ini, itulah makna hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Tuan-tuan balik sekali, tuan-tuan buka surah Al-Baqarah 204 Al-Baqarah. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang kerja buat haji, fa iza afattum, Allah Ta'ala kata setelah kamu berifadah dan sebagainya, lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Tuan-tuan, ayat ini menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai sa'adah. Dan kunci sa'adah ataupun hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ataupun kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat, itu duduk di mana? Itu dijelaskan oleh para ulama kita. Kata ayat ini, Allah Ta'ala sebut lepas selesai buat haji, di kalangan manusia ini ada yang doa dia, ya Allah, bagilah kebaikan kepada kami di dunia. Akhirat dia buat tak peduli saja, dia tak dapat nasib daripada akhirat. Ada di kalangan manusia yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan hindarkanlah kami daripada api neraka. Apa makna hasanah? Sebahagian para ulama menyebut hasanah ni tuan-tuan, maksud dia sa'adah. Maksud dia sa'adah. Apa makna sa'adah? Sa'adah tu maksud dia kebahagiaan. Hasanah tu maksud dia kebaikan, kebahagiaan. Dan para ulama kita menyebut di kalangan para hukama, mereka kata tuan-tuan, tengok macam mana cara nak dapat bahagia. Semua orang nak bahagia, tanya siapa pun orang tu nak bahagia. Tapi para ulama kita menyebut, dia kata man arada sa'adah ala qadri yaumin falyakul ladhidha, wa man arada sa'adah ala qadri usbu'in falyusafir, wa man arada sa'adah ala qadri syahrin falyatazawwaj, wa man arada sa'adah tiwal hayatihi falyakun mutadayyinan. Hak ni kaedah yang ulama kita bagi, cara untuk dapat as-sa'adah al-hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kata para ulama kita, man arada al-hasan wa man arada as-sa'adah, siapa yang nak kebahagiaan untuk kadar satu hari, dia nak sehari ya, dia nak bahagia sehari ya, falyakul ladhidha, makanlah makanan yang lazat, insya-Allah hari itu dia akan berasa bahagia. Betul? Berasa bangun-bangun pagi tadi ni berasa nak makan apa? Saya bangun-bangun pagi tadi ni,
Pergi daftar anak apa semua, lebih kurang hantar anak semua, bayar yuran apa semua, balik Melengkung. Tu dia BN barang naik dah. Itulah cerita lebih kurang lagu tu lah. Habis tuan-tuan, semua balik duk menengung apa semua. Lepas menengung, keluar nak makan pagi. Kawan telefon kata pukul 11 dah tak makan pagi. Kawan tanya, "Ustaz, nak makan tak mana hari ni?" Saya kata, "Cari hak jenis nasi goreng RM12.9 Hak jenis RM3.2 pun tak mau makan. RM12.9 Lepas abang kata makan di Spring. Saya kata, "Jom kita pergi makan tu." Tuan-tuan, makan makanan yang lazat, dia boleh kadang-kadang boleh mendatangkan apa yang dipanggil sa'adah. Gambaran yang nak gambar kata, kalau kamu nak sa'adah tu sekadar waktu tu, buatlah benda yang kamu suka. Wa man arada sa'adah ala qadri usbu'. Siapa yang berasa nak bahagia ni sekadar 1 minggu, fal yusafir, musafir, berjalan. Berjalan ni dia boleh menghilangkan masalah. Jalan ni dia boleh menghilangkan masalah, dia boleh hilangkan stres. Kita tengok orang, bahkan Quran suruh kita berjalan, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalanlah di muka bumi ini, tengoklah bagaimana akibat kepada orang-orang yang dustakan Allah Jalla wa Ala. Allah Taala suruh kita tengok langit dan bumi. Waktu tu kalau kita pergi tengok, kita menikmati kadar seminggu, insya-Allah kita akan dapat as-sa'adah. Wa man arada as-sa'adah ala qadri syahrin. Siapa yang berasa nak bahagia untuk kadar 1 bulan, falyatazawwaj, nikah ni insya-Allah dalam 1 bulan tu dia akan berasa indah, dia akan berasa bahagia. Lepas tu dia masuk bulan yang kedua, orang Arab kata syahrul asal summal basal. Orang Arab kata nikah ni bulan pertama dia panggil bulan madu, bulan yang kedua dia panggil bulan bawang. Orang Arab kata syahrul asal summal basal. Mula-mula bulan madu, lepas tu bulan bawang. Lepas tu dia mai bulan kedua, bulan ketiga, tahuan hidup. Tapi itu kaedahnya tuan-tuan. Kata para ulama, wa man arada as-sa'adah tiwalu hayatihi. Akan tapi siapa yang nak bahagia untuk kadar sepanjang usia dia, nak buat apa? Sepanjang hidup dia nak bahagia. Disebut falyakun mutadayyinan. Maka hendaklah dia menjadi orang yang beragama. Tuan-tuan kaji, tengok hadis-hadis Nabi, tuan-tuan akan jumpa. Siapa yang mutadayyinan? Orang yang mutadayyinan itu orang yang mempraktikkan as-sidqu, kejujuran ketika mana dia berhubungan dengan Allah, dan kejujuran ketika mana dia berhubungan dengan manusia. Kata kunci as-sa'adah itu duduk di mana? As-sa'adah itu duduk di mutadayyinan. Dia menjadi orang yang beragama. Bukan sekadar mengetahui agama, tetapi dia menjadi orang yang mempraktikkan agama. Bertanya tentang apa kata agama bagi setiap tindak laku yang dia nak buat. Itu adalah orang yang mendapat sa'adah. Dan kata kunci mutadayyinan itu dia letak kepada perkataan as-sidq, kepada sikap as-sidq, kepada sikap jujur. Abu Sufyan dia beritahu dekat Hirqal, dia kata hak ni yang Nabi kami ajak. Hak inilah yang Muhammad yang dikatakan Nabi yang mendakwa dia menjadi Nabi dan diikuti oleh ramai orang-orang Quraisy dan juga ramai orang Madinatul Munawwarah ni. Dia ajak apa? Dia ajak kami bukan setakat salat, was-sidq dan sidq dan jujur. Wal afaf dan afaf. Apa makna afaf tuan-tuan? Disebut dalam syarahnya, afaf ni tuan-tuan adalah al-afaf makna dia al-kaffu 'anil maharim dan juga wa khawarimul mur'ah. Yang dikatakan afaf ini perasaan sikap meninggalkan ataupun menahankan dirinya daripada buat perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang meruntuhkan maruah. Al-afaf, dia tahan diri dia daripada terjebak dalam perkara yang membawa kepada murka Allah, bawa kepada perkara yang maksiat. Itu adalah al-afaf. Yang apa lagi yang diajar oleh Nabi? Yang diajar oleh Nabi adalah as-sillah, hubungan dengan ar-rahim, dengan orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Nabi SAW dalam banyak riwayat menyebut tentang kelebihan dan inzar. Dia menyebut tentang kelebihan, fadilat untuk menghubungkan ar-rahim, menghubungkan tali persaudaraan dengan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita, dan dia memberikan peringatan yang keras kepada orang yang memutuskan silaturahim. Sebagai contoh Nabi kata, bukan di kalangan kami qati'ur rahimin, orang yang memutuskan hubungan ar-rahim. Hubungan ar-rahim itu menjadi punca kepada amalan dia diterima ataupun ditolak.
Nabi ajar kepada kita untuk berhubung dengan Ar-Rahim. Hubungan Ar-Rahim. Siapa yang nak, dalam sepatutnya hadis Nabi kata, siapa yang nak supaya dia disebut-sebut, makna dia kebajikan dia akan berterusan. Siapa yang nak usia dia dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan Ar-Rahim. Nabi bagi tahu. Nah, dalam tentang Ar-Rahim ni kadang-kadang Nabi bagi tahu tentang kelebihan menghubungkan Ar-Rahim, kadang-kadang Nabi bagi tahu tentang inzar, tentang amaran kepada orang yang memutuskan silaturahim ataupun memutuskan Ar-Rahim ini. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan, kata kunci yang kita nak ambil dalam hadis ni adalah tentang as-sidq. Kita berbicara tentang bab as-sidq. Bagaimana antara prinsip yang diajar oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang as-sidq. Kita juga diajar dalam hadis ini untuk menolak tentang taklid yang membuta tuli, dan perkara yang paling utama dalam agama ini adalah mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan meninggalkan perkara-perkara yang syirik. Hadirin mukminin, hadis ini syumul. Hadis ini lengkap. Dia berbicara tentang tauhid, dia berbicara tentang iman, dia berbicara tentang hukum. Salat itu kan hukum. Dia berbicara tentang akhlak, tentang al-afaf, tentang as-sidq. Dan inilah dia sebenarnya rukun kehidupan. Kehidupan seorang hamba, dia perlukan tauhid. Seorang hamba yang akan ditanya dan bekalan yang dia nak bawa bertemu dengan Allah adalah tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Dan bekalan seorang hamba, rukun kehidupan seorang hamba kepada Allah adalah melaksanakan hukum Allah, apa yang disuruh oleh Allah. Dan seorang mukmin akan menjadi neraca akan menjadi cerminan kepada mukmin yang lain apabila dia berakhlak dengan akhlak yang karimah, akhlak yang baik, yang sebahagiannya disebut oleh Nabi dalam hadis ini apa dia? Was-sidq wal afaf, yang disebut oleh Abu Sufyan. Dia kata ini adalah ajaran Nabi, was-sidq wal afaf was-sillah. Ini tiga benda asas kepada akhlak itu sendiri. Jujur. Seorang mukmin itu adalah mukmin yang jujur. Seorang mukmin itu adalah mukmin yang menahan diri daripada perkara yang maksiat. Seorang mukmin itu adalah mukmin yang menjaga hubungan Ar-Rahim. Itu yang diajar oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis yang keempat dalam bab ini. Wa an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahl bin Hunayf wa huwa Badri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashih, rawahu Muslim. Hadis ni diriwayat daripada Abi Thabit dan disebutkan juga namanya adalah Abi Sa'id ataupun gelarannya itu dikenali juga dengan Abu Sa'id, dan dikatakan juga Abul Walid. Nama sebenarnya siapa? Sahal bin Hunayf. Dia ni Badri. Kalau kita buka dalam hadis, bila disebut Badri itu merujuk kepada orang yang menyertai peperangan Badar. Badri merujuk kepada orang yang menyertai peperangan Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan pada tahun yang kedua Hijriyah. Kenapa dalam banyak hadis bila disebut tentang orang ahli Badar dia akan sebut Badri? Sebagai perlambangan. Kita tahu baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang ahli syurga ni dalam pelbagai versi. Antara dia Nabi sebut nama. Nabi sebut Abu Bakar, Umar ila akhir 10 orang tu, Nabi kata fil jannah, mereka itu dalam syurga. Kadang-kadang baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelompok. Tentang kelompok antara yang tentang kelompok ni Nabi sebut tentang Badri, tentang Ahlul Badr. Kan Nabi SAW sebut isna'u ma syi'tum, buatlah apa yang kamu suka, fa innakum maghfurun, kamu semua telah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang disebut juga oleh Nabi secara kelompok tentang alamat khair, kata mereka itu adalah orang-orang baik, adalah golongan yang telah berbai'ah dengan Nabi dalam bai'atul ridwan, dalam bai'ah ar-ridwan ataupun bai'ah al-dima, atau nama dia bai'ah ridwan, bai'ah al-dima ataupun bai'ah di Hudaybiyah itu, ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim tentang mereka ini, iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinatahum 'alaihi ila akhir al-ayah
ayat itu dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala menceritakan tentang kelompok yang menyertai umrah itu yang akhirnya tak jadi, dan akhirnya mereka telah berbai'ah dengan Nabi ala dima untuk mempertahankan darah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Okey, itu Badri. Jadi kalau kita jumpa dalam hadis yang disebut Badri merujuk kepada orang yang menyertai peperangan Badar. Tuan-tuan tengok tulisan panjang Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah. Beliau menulis panjang tentang golongan Badri, ketika mana beliau mengulas tentang seorang sahabat yang terfitnah, Al-Maftun, iaitulah nama apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nama apa? Yang dituduh tidak membayar zakat tu, Sa'labah. Itu dia ulas panjang. Dalam ketika mana dia mengulas tentang Sa'labah itu adalah Al-Badri, muqaddimah sebelum daripada dia mengulas tentang Sa'labah, dia mengulas tentang makanah Ahlul Badar, kedudukan Ahlul Badar yang cukup tinggi, sehingga di kalangan ulama hadis bila mereka menyebut, mereka tengok tentang munaqib Ahlul Badar ini dan mereka sebut dalam riwayat mereka, mereka akan sebut wahuwa Badri. Banyak hadis kita jumpa wahuwa Badri, dia adalah orang yang menyertai peperangan Badar. Orang yang menyertai peperangan Badar ni tuan-tuan, cukup besar fadilat mereka, kerana mereka menyertainya pada tahun yang pertama diwajibkan berpuasa, ketika orang tak mau ke Islam. Ketika orang tak mau ke Islam, orang yang duduk dalam Islam ni minoriti kecil sangat, waktu tu mereka sanggup. Tuan-tuan nak tengok gambaran kata betapa kecilnya mereka dan betapa lemahnya mereka pada waktu itu pada ukuran manusia. Tuan-tuan baca doa Nabi ketika mana, sebagaimana yang diriwayat Abu Bakar riwayat kata Nabi banyak berdoa, Umar meriwayat kata Nabi banyak berdoa pada malam Badar tu. Antara doa Nabi tu angkat tangan tu apa? Allahumma intahlik hadhil isabah, ya Allah, kalaulah isabah ini, kelompok yang kecil ini hancur pada malam ini, lan tu'bad, kamu tidak akan disembah. Kecilnya. Tuan-tuan baca bagaimana Abdullah bin Mas'ud, lemahnya, kecilnya dan sebagainya, ketika dia menyertai peperangan Badar itu, sampai kedudukan tubuhnya itu diketawakan bukan oleh musuh, oleh rakan sepasukan. Depa tengok dengan kurihnya, dengan betih keringnya, cukup kering ni, depa tengok, depa ketawa, bukan diketawakan oleh musuh, diketawakan oleh pasukan rakan. Pasal apa? Pasal nak gambar kata betapa waktu tu jumlah mereka cukup kecil. Allah Ta'ala berikan keredaan kepada mereka, dan mereka diletakkan makanah yang tinggi sebagai kelompok yang berpegang dan menyebarkan Islam di kala mana orang tak mau kepada Islam. Tuan-tuan buka dalam surah Hadid, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala sebut, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Dalam surah Al-Hadid Allah Ta'ala kata tak sama, la yastawi, tak sama, minkum, di kalangan kamu, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, bagi orang yang memberi nafkah sebelum daripada peristiwa pembukaan kota Mekah, kemudian lepas pembukaan kota Mekah, lepas Nabi dah menang, balik buka dah kota Mekah, dia terus memberi. Tak sama dengan orang yang memberi setelah berlakunya Fathul Makkah. Waktu Fathul Makkah barulah dia main duduk dekat dengan Nabi, waqatal, lalu dia berjuang juga. Nabi kata, Allah Ta'ala kata tak sama. Tak sama. Golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan yang mendahului kita dalam agama ini, tak sama dengan kita. Nabi SAW sebut antara sifat buruk orang akhir zaman ni apa? Walu'ina akhiri hadhil ummah awwaluha. Apabila umat akhir ini melaknat orang-orang yang terdahulu di kalangan mereka, di kalangan golongan yang Allah Ta'ala kata laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala telah redha terhadap para mukminin ketika mana mereka berbai'ah dengan kamu di bawah pokok. Tuan-tuan, ini Badri ini, golongan Ahlul Badar ini adalah golongan yang utama. Ayat tadi saya baca berkaitan dengan golongan yang berbai'ah dengan Nabi dalam bai'atul ridwan. Ini adalah orang yang utama. Jangan kita duk ambil sebagaimana yang oleh sebahagian daripada golongan ulat, mereka telah
memfitnah sebahagian daripada golongan al-awwalun yang menyebarkan agama ini. Okey, tak masuk hadis dia lagi. Hadisnya menyebut anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadah, siapa yang minta kepada Allah asy-syahadah, syahid, syahadah, dia minta untuk dia mati syahid, bisidqin, dengan jujur, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashih, Allah Ta'ala akan sampaikan dia kepada kedudukan para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Wa imma ta'ala firashih, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Siapa tuan-tuan? Perhati hadis ni. Nabi kata apa? Bisidqin, dia minta tu dengan jujur. Minta dengan jujur, kata para ulama, makna minta dengan jujur, kita lepas kita minta, kita bukan sekadar Allahumma rzuqna syahadah, ya Allah berikanlah kepada kami syahadah, minta nak mati syahid, wa mautus syuhada, ya Allah matikanlah kami dengan mati syuhada, tapi tak buat pun perangai dan sifat-sifat orang yang nak mati syahid. Hak tu bukan bisidqin. Hak ni dia minta bisidqin, dengan benar. Saya tengok contoh kat tuan-tuan dua. Yang pertama, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu masuk Islam lambat. Khalid bin Al-Walid masuk Islam agak lambat. Dia hidup tak berapa lama dengan Nabi wafat. Kemudian dia hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di zaman Umar dan sebagainya. Dia berjuang. Dalam banyak peperangan dia duduk sebagai seorang ketua dalam peperangan. Dan Sayyidina Umar bila naik jadi khalifah, Sayyidina Umar turunkan dia, digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ila akhir. Itu cerita sejarah. Saya nak sebut Khalid bin Al-Walid ini, dia telah memberikan hayatnya selepas dia masuk Islam untuk agama. Akhirnya dia mati di atas tempat tidurnya. Wa imma ta'ala firashih, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya selepas dia berusaha bersungguh-sungguh. Itulah yang disebut bisidqin, minta mati syahid ini dengan jujur, bukan sekadar dia kata. Siapa lagi tuan-tuan? Contoh yang kedua, contoh dia Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Tuan rumah Nabi bila Nabi hijrah sampai di Madinah. Tuan rumah kepada rumah yang Nabi bertamu. Di rumah tu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, dia terima Nabi duduk di rumah dia, dia berkhidmat dengan Nabi, dia berjuang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar wafat, sampai ganti khalifah. Ketika mana diisytihar usaha untuk membuka kota Konstantinia. Ketika mana nak dibuka kota Konstantinia, ketika usaha itu nak dilakukan, di kalangan orang yang dipanggil untuk berjihad, seruan jihad itu sampai untuk pergi berperang. Ketika mereka sedang berbaris untuk pergi berjuang itu, ketika itu anak-anak muda Madinatul Munawwarah tengok fa idza bi Abil Ayyub, tiba-tiba salah seorang di kalangan yang berbaris nak pergi perang ni Abu Ayyub. Tuan-tuan, kita sebut tadi ni, zaman khalifah pun ramai dah dia lalui, zaman Nabi pun dia lalui. Waktu tu umur dia bid'un wa thamanin, lebih daripada 80 tahun. Abu Ayyub Al-Ansari. Anak-anak muda Madinah bila tengok, mereka kata Abu Ayyub, mereka kata pak cik, baliklah, tua dah ni. Dia kata apa? Alam tasma', apakah kalian tak pernah mendengar ayat Al-Quranul Karim menyebut infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Keluarlah kamu, pergilah kamu berjuang di jalan Allah, sama ada dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Khifafan, dalam keadaan khifaf dia dalam keadaan ringan, wa thiqala, ataupun dalam keadaan berat. Demi Allah, ketika muda aku telah berjuang, sekarang tua Allah tetap menyuruh aku untuk berjuang. Demi Allah, ketika kaya aku ada harta, aku pernah berjuang, sekarang aku kurang harta, Allah Ta'ala tetap suruh aku berjuang. Demi Allah, ketika sehat aku telah berjuang, sekarang aku kurang kesehatan tersebut, aku sudah tua, Allah Ta'ala tetap suruh aku berjuang. Dia keluar. Dan di mana tempat Abu Ayyub dikebumikan? Di kota Konstantinia. Tuan-tuan hadirin mukminin, itu yang disebut kata orang yang nak kepada syahid bisidqin, dia bersungguh-sungguh mencari syahid. Nabi kata apa?
ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia pahala syuhada, wa immata ala firasyih, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Walaupun mati di atas tempat tidurnya. Tuan-tuan hadirin mukminin, hadis ini menyebut kepada kita tentang apa yang kita pohon itu Allah Ta'ala akan sampaikan dengan jujurnya niat kita. Kalau niat kita benar, Allah Ta'ala akan sampaikan. Niat kita ni kalau benar, tuan-tuan, niat kita ni kalau jujur, Allah Ta'ala akan sampaikan. Kita boleh baca banyak, kita boleh baca banyak munaqib, kita boleh baca banyak biografi tokoh-tokoh sebelum ini, kita boleh baca bahkan di kalangan mereka yang ada pada hari ini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergilah ni, universiti wakaf yang pertama di Asia Tenggara adalah Jami'ah Fatani Al-Islamiyah, Universiti Islam Fatani. Tetapi tengoklah ni, bangunan dia agak besar. 17 tahun yang lalu ketika nak ditubuh, tuan-tuan, pada waktu itu mereka turunkan modal untuk penubuhan itu 1,500, 15,000 bat, lebih kurang 1,500 di kalangan lebih kurang 20 orang. Itu modal untuk penubuhan universiti. Siapa pun tak sangka. Dr. Ismail Hafizahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dia, beliau menyebut banyak kali, waktu tu mula dengan kosong, cari di mana bangunan kosong. Kita nak buat untuk apa? Dia tekan kepada para dakatirah, para doktor jihad rahimahullah, matilah doktor jihad, Dr. Abdul Halim, beberapa orang doktor ini daripada Selatan Tai, dia gabung, dia ajak, mai kita buat, mai kita letakkan niat, Allah Ta'ala akan menyampaikan. Kalau kita ambil hadis, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Tuan-tuan pergi tengoklah ni, kalau tuan-tuan pergi tengoklah ni, universitinya makin berkembang, dan dia diisytiharkan sebagai universiti wakaf. Sidqul niyah akan membawa kita, jujurnya kita ketika berniat, itu akan membawa kita kepada matlamat yang kita inginkan. Orang-orang dulu, tuan-tuan, mereka mulakan usaha ini dengan penuh kejujuran. Hadis Nabi kata, siapa yang minta kepada Allah dengan jujur untuk mendapat syahid, Allah Ta'ala akan sampai kepada dia kedudukan para syuhada, wa immata ala firasyih. Hadis ini juga, tuan-tuan, menunjukkan kepada, memberi pengajaran kepada kita tentang istihbab talabus syahadah, sunat, galakkan untuk sama-sama kita minta syahid, minta mati syahid. Tapi sudah tentulah kita sebut tadi, bisidqin, macam mana dengan jujur itu? Jujur itu membawa kita beramal untuk mendapat syahid. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, inilah dia kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat ini. Betapa dengan amal yang sedikit, tetapi Allah Ta'ala berikan kepada dia a'la darajati fil jannah, kedudukan yang paling tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mukminin yang saya hormati sekalian, hadis yang kelima dalam bab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'an imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha wa la ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wa la ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru awladaha faghadha فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها قال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليتابعني في قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, sabda Nabi SAW, ada seorang Nabi di kalangan Nabi-Nabi yang terdahulu, salawatullah wassalamuhu alaihim, berkata kepada kaumnya, dia keluar berperang. Ada seorang Nabi di kalangan Nabi-Nabi yang terdahulu ni keluar berperang. Siapa Nabi ni?
Masuk tu. Masuk lah. Hadis ni kita tangguh sampai bulan depan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan kepada kita insya-Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini akan menimbulkan perasaan kepada kita bersama untuk jujur ketika mana kita berinteraksi dengan Allah, jujur dalam beragama dan jujur dalam kehidupan ini insya-Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan janji kemenangan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.